Selamat tengah hari dan salam sejahtera. Bersama saya Ruben Gomez. Kita teruskan dengan laporan ringkas 12 hari ini. Penganut agama Hindu di seluruh negara hari ini menyambut perayaan Thaipusam. Thaipusam merupakan peluang bagi penganut menunaikan nazar mengikut kepercayaan agama mereka. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dalam kenyataannya mengucapkan selamat menyambut perayaan Thaipusam. Thaipusam merupakan salah satu upacara keagamaan bagi penganut agama Hindu di seluruh dunia dan diraikan pada bulan Thai atau bulan ke-10 dalam kalender Tamil. Lazimnya di Malaysia, perayaan disambut dengan perarakan ke kuil-kuil Hindu membawa pedati arca Dewa Murugan, Kavadi dan juga Palkudam yang mengandungi susu. Bagaimanapun tahun ini, sambutan Thaipusam terpaksa dibuat secara sederhana tanpa perarakan besar seperti sebelum ini bagi mengekang penularan wabak COVID-19. Beliau berharap semoga sambutan tahun ini akan terus memupuk semangat perpaduan sesama rakyat berbilang kaum dan agama serta mengekalkan keharmonian dan kemakmuran Malaysia. Beliau turut berterima kasih kepada semua penganut agama Hindu kerana mematuhi prosedur operasi standard SOP dengan meneruskan upacara keagamaan ini mengikut norma baharu di kediaman masing-masing. Sementara itu, sambutan Thaipusam di Kuching pada tahun ini diadakan tanpa perarakan dan hanya sesi sembahyang sahaja dibenarkan selain tidak terbuka kepada orang awam. Setiausaha Persatuan Kuil Hindu Kuching V. Kavineshwaran berkata pihaknya telah mendapat kebenaran dari pihak Unit Hal Ehwal Agama-Agama Lain UNIFO, namun upacara sembahyang Thaipusam pada kali ini dihadkan hanya kepada ahli jawatankuasa kuil sahaja. Pintu pagar kuil di seluruh Kuching pula ditutup bagi menghalang kemasukan orang awam. Jelasnya lagi, upacara sembahyang dilakukan dengan pematuhan prosedur operasi standard SOP yang ketat. Setiap tahun pada Thaipusam sebelum ni ada perarakan Kavadi daripada kuil Sri Mahamariman Temple Jalan Road ke kuil Sri Srinivasa Kaliamman Temple lah. So tahun ini tiada perarakan. Masa sembahyang memang kami kena mengikutlah SOP yang ditetapkan, iaitu memakai mask, mengambil suhu ahli jawatankuasa dan scan pada MySejahtera lah. Ujarnya ini antara usaha oleh pihaknya demi menunaikan kewajipan semasa sambutan Thaipusam dan pada waktu yang sama mematuhi SOP bagi membendung penularan virus COVID-19. Beliau turut menggalakkan orang ramai untuk menjalankan upacara sembahyang Thaipusam di rumah masing-masing dalam keadaan yang selamat. Sambutan Thaipusam di Kuching pada kali ini diakui lebih sunyi namun masih dilaksanakan dengan penuh penghayatan, menunaikan segala kewajipan meski terpaksa akur dengan kebiasaan baru demi melindungi kesihatan dan keselamatan masing-masing. Sekian laporan Odlin Katerni bersama juru kamera Faitullah Morni untuk TVS Kuching. Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak JKMS terus memberi perkhidmatan sewajarnya kepada golongan gelandangan di negeri ini. Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti Wanita Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak KWKPK Datuk Sri Fatimah Abdullah berkata golongan ini berhak diberi perhatian dan menerima bantuan sewajarnya untuk meringankan beban hidup mereka. Tinjauan bersepadu dan bersasar bagi mengenal pasti komuniti gelandangan untuk diselamatkan di sekitar Bandaraya Kuching. Ini bertujuan bagi menangani kesejahteraan gelandangan secara berterusan di Sarawak khususnya semasa pandemik COVID-19. Berhubung operasi berkenaan, Fatimah berkata ia berbeza dengan operasi yang dijalankan oleh JKMS sebelum ini, di mana operasi sebelum ini ia merupakan tindakan menyelamatkan gelandangan dibawa ke tempat yang disediakan iaitu Anjung Singgah Kuching. Manakala operasi yang dijalankan malam 27 Januari hanya melibatkan tinjauan, memberi makanan dan menyediakan beg tidur kepada gelandangan. Ini susulan terdapat banyak aduan dan laporan yang dibuat oleh komuniti. Kementerian juga katanya telah mengenal pasti 4 zon melibatkan 13 lokasi gelandangan di kawasan Kuching. Antaranya India Street, tebingan Sungai Kuching dan Padungan, Pending, Bintawa dan Demak, Tabuan,
Kenyalang Park dan Stampin, Batu 3, Batu Kawar, Batu 7 dan Batu 10. Sempadan Malaysia-Indonesia yang terletak di selatan Sarawak merupakan antara lokasi panas bagi aktiviti pemerdagangan manusia dan penyeludupan di negeri ini. Menurut Timbalan Ketua Menteri Tan Sri James Jamud Masing, kawasan berkenaan dikatakan sedemikian kerana terdapat banyak kampung yang terletak di kedua-dua belah sempadan yang memudahkan aktiviti tersebut. Beliau yang juga pengerusi Jawatan Kuasa Keselamatan Sempadan Sarawak JKSS berkata usaha pengukuhan amat diperlukan memandangkan keadaan keselamatan sempadan kini agak membimbangkan. Dalam usaha itu, kerajaan negeri mengutamakan penyediaan peralatan yang diperlukan pihak berkenaan bertujuan untuk meningkatkan kecekapan mereka dalam menjalankan tugas. Antara kemudahan yang akan disediakan bagi tujuan tersebut adalah kenderaan peronda termasuk motosikal scrambler, kenderaan lasak pelbagai bentuk permukaan bumi ATV serta pacuan 4 roda. Sistem Connect Me berkuasa solar juga bakal dipasang di kawasan yang tidak dapat dihubungi melalui menara telekomunikasi. Tambahnya, sistem tersebut sesuai di pos sempadan yang lebih terpencil seperti tapak megah rantau Pandora di bahagian Kapit dan Bak Kelalan di bahagian Limbang yang menghadapi masalah lebih mendesak bagi kemudahan telekomunikasi asas. Saudara, bertemu kembali. Penglibatan Angkatan Tentera Malaysia ATM dalam operasi Benteng ataupun Op Benteng dan operasi Penawar yang dikenali sebagai Op Penawar telah membuktikan tahap kesiagaan aset berada di tahap memuaskan. Demikian tegas Panglima Angkatan Tentera Malaysia Jeneral Tan Sri Afendi Puang dalam kenyataannya pada Rabu. Katanya ia dapat dibuktikan dengan penglibatan ATM dan penggunaan asetnya secara berterusan bagi melaksanakan tugas hakiki. Ini termasuklah seperti rondaan, pemantauan, pengumpulan maklumat dan tugas-tugas sokongan. Dalam pada itu, katanya ATM perlu memperkukuh dan memperkemaskan pelaksanaan Op Benteng. Ia bertujuan menghalang pendatang tanpa izin membolosi sempadan negara kerana dikuatiri risiko penyebaran semula virus boleh berlaku yang akan menggagalkan usaha kerajaan untuk menghentikan pandemik ini. Selain wabak COVID-19, penyakit rabies juga menjadi kekhawatiran masyarakat memandangkan penyakit tersebut belum mempunyai ubat. Menurut pengerusi Majlis Perbandaran Padawan MPP Loka Chiang, jumlah kumulatif kes gigitan anjing di Kuching pada 2020 ialah sebanyak 16,279 kes. Mengulas lanjut perkara berkenaan, beliau menyarankan masyarakat untuk menghantar haiwan peliharaan mereka untuk menerima suntikan vaksin. Ini kerana 86% kes gigitan anjing adalah daripada anjing peliharaan. Perkara ini amat membimbangkan kerana hanya seorang pesakit yang dijangkiti rabies mampu hidup dan 99% pesakit yang dijangkiti rabies meninggal dunia. Dalam pada itu, beliau memaklumkan bahawa kawasan yang mencatatkan kes rabies positif ialah Kampung Punau, Kampung Kuop, Kampung Bumbuk, Kampung Semeba, Kampung Sebetong, Jalan Datuk Stephen Yong dan Kuching City Mall. Pengurusan Hospital Miri telah memutuskan untuk tidak membenarkan kemasukan pelawat ke wad Hospital Miri berkuat kuasa serta-merta pada 27 Januari. Keputusan tersebut dikeluarkan menerusi satu kenyataan khabar oleh pengurusan Hospital Miri susulan peningkatan kes jangkitan tempatan COVID-19 kebelakangan ini. Menurut kenyataan khabar berkenaan, hanya seorang penjaga sahaja dibenarkan untuk bersama dengan seorang pesakit. Bagaimanapun, kemasukan dan keberadaan penjaga di wad adalah bergantung kepada budi bicara pengurusan wad yang terlibat. Setiap penjaga yang mendapat kebenaran untuk berada di wad dinasihatkan untuk mematuhi arahan daripada pengurusan wad dari semasa ke semasa selain sentiasa mematuhi protokol saringan kesihatan yang dilaksanakan di dua laluan masuk ke fasiliti itu. Hospital Miri merupakan hospital hybrid yang berperanan mengurus kes positif COVID-19 selain menyampaikan perkhidmatan perubatan bagi kes klinik biasa dalam masa yang sama. Seorang lelaki warga emas ditahan apabila memiliki 18 hidupan liar
tanpa kebenaran dalam sebuah op khazanah di sebuah kawasan persendirian di Batu 6, Jalan Bintulu Miri pada Selasa. Operasi itu dijalankan oleh pasukan Polis Marin Wilayah 5 Bintulu dengan kerjasama Sarawak Forestry Corporation SFC sekitar jam 1.45 tengah hari. Menurut Komander Pasukan Polis Marin Wilayah 5 Sarawak, SCP Syamsul Kasim, mereka menemui 13 ekor burung spesies terlindung iaitu 8 ekor white parakeet, seekor grey parakeet dan 4 spesies burung kakak tua yang berbeza. Turut ditemui 5 ekor kura-kura liar termasuk seekor spesies kura-kura gergasi jenis baning. Kesemua haiwan liar yang dirampas itu dianggarkan bernilai RM130,400. Hasil pemeriksaan mendapati lelaki berumur 68 tahun dipercayai pemilik premis tidak mempunyai lesen atau dokumen sah memiliki haiwan liar terbabit. Pemilik kawasan berkenaan ditahan dan akan disiasat di bawah Seksyen 48-1 Ordinan Perlindungan Hidupan Liar 1998 kerana gagal mengemukakan dokumen sah memiliki atau menyimpan haiwan liar berkenaan. Kes juga akan diserahkan kepada pihak SFC bagi siasatan lanjut. Laporan itu tadi mengakhiri ringkas TVS. Terus setia bersama kami di saluran Astro 122. Saya Ruben Gomez. Salam hormat dan jumpa lagi.